20 acara dalam 4 kategori meriahkan Regata Brunei Darussalam di perairan Sungai Brunei Ahad ini. Jabatan Belia dan Sukan muncul juara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua lagi dalam rancangan Fokus Sukan yang disiarkan secara langsung dari Studio 3 Radio Televisyen Brunei, Bandar Seri Begawan. 20 acara dalam 4 kategori yang akan dipertandingkan akan memeriahkan Regata Brunei Darussalam di perairan Sungai Brunei berhadapan Dermaga Dirajah Bandar Seri Begawan Ahad ini. Regata Brunei tersebut dijangka akan mengimbas serta mengembalikan kegemilangan sejarah lumba perahu dan bot laju zaman 50-an, 60-an dan 70-an yang menceriakan dan memeriahkan suasana ibu negara. Ketika acara Regata Brunei Darussalam semakin dekat, peserta-peserta yang menyertainya giat menjalani latihan masing-masing. Acara itu nanti akan disertai oleh lebih 1,000 orang peserta tempatan termasuk kementerian-kementerian, jabatan-jabatan, mukim-mukim dan pihak swasta di samping dari luar negara iaitu dari Malaysia dan Indonesia. Regata Brunei Darussalam 2013 dianjurkan bersama 3 kementerian. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama. Dua belas acara akan dipertandingkan dalam kategori lumba perahu, di mana antara yang akan menarik perhatian ialah acara lumba perahu tradisi terbuka dan maraton. 2 acara pula akan dipertandingkan bagi kategori lumba perahu tambang, masing-masing bagi 85 kuasa kuda dan 60 kuasa kuda. 2 lagi acara dipertandingkan dalam kategori jet ski, iaitu bagi acara 800 cc dan 4 strok terbuka. Sementara itu, bagi kategori bot laju pula, 4 acara akan dipertandingkan dan antara yang akan menjadi tumpuan ialah acara Formula 1, 15 dan 20 pusingan. Kembangan Liga Super DST. Setakat ini, Indra SC masih lagi berada di puncak Liga dengan 13 mata berkongsi mata dengan Majlis Sukan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei yang menduduki tangga kedua dan di tangga ketiga pula Majlis FC dengan 12 mata. Malam ini diteruskan lagi dengan satu perlawanan sebelum mengikuti jadual perlawanan seterusnya dan kita ikuti terlebih dahulu kedudukan penuh Liga Super DST. Jabatan Belia dan Sukan muncul juara kejohanan bola sepak Piala Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan 2012 setelah menewaskan pusat sejarah dalam perlawanan akhir yang berlangsung semalam di Stadium Negara Hassanal Bolkiah. Hadir menyaksikan perlawanan Yahya Haji Matusin, Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan serta Pemangku Pengarah Belia dan Sukan. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan serta Pemangku Pengarah Belia dan Sukan Haji Abdul Malik Haji Muhammad. Pusat sejarah berjersey hijau dikejutkan dengan gol pertama Jabatan Belia dan Sukan seawal minit kedua menerusi jaringan Supri Tanjung. Kedudukan terus berubah menjadi 2-0 apabila Shah Johan Haji Syari menjadikan gol kedua JBS pada minit ke-15. Kedudukan tersebut berlanjutan sehingga whistle separuh masa pertama ditiupkan. Pada separuh masa kedua, JBS terus garang memburu gol dan usaha mereka berhasil pada minit ke-56. Sekali lagi Muhammad Shah Johan meledakkan gol ketiga buat JBS. Selang 5 minit kemudian, kedudukan terus berubah apabila Supri Tanjung berjaya menanduk masuk bola hantaran rakannya untuk terus selesa mendahului dengan jaringan 4-0. Muhammad Shah Johan melengkapkan hat-tricknya pada minit ke-65 untuk terus meninggalkan lawan mereka dengan jaringan 5-0. Tahir Muhammad Saleh menambah koleksi gol JBS pada minit ke-80 untuk terus mengubah kedudukan menjadi 6-0.
Di kala perlawanan hanya berbaki 7 minit, Pusat Sejarah memperolehi jaringan pertama mereka menerusi Muhammad Qayyuddin Haji Muhammad Daud. Selang 4 minit kemudian, Zainal Abidin Haji Masri menjaringkan gol kedua Pusat Sejarah. Namun kebangkitan mereka sudah terlambat apabila kedudukan 6-2 itu kekal hingga tamat masa perlawanan sekaligus Jabatan Belia dan Sukan dinobatkan selaku juara. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Manchester City gagal meneruskan tekanan ke atas pendahulu Liga Manchester United selepas diikat tanpa jaringan di Queen's Park Rangers malam. Malam ini, 6 lagi perlawanan akan dilangsungkan dengan perlawanan di Stadium Emirates antara tuan rumah Arsenal dengan Liverpool akan menjadi tumpuan. Kita saksikan keputusan perlawanan semalam dan jadual perlawanan untuk malam ini. Dalam Piala Italia semalam, Lazio menewaskan Juventus dalam perlawanan separuh akhir yang penuh dramatik di Rom awal pagi tadi. Lazio menang 2-1 untuk mara ke perlawanan akhir menentang pemenang satu lagi separuh akhir nanti antara Inter Milan dan AS Roma. Dalam perlawanan pertama separuh akhir minggu lalu di Turin, Lazio terikat 1-1 dengan Juventus. Dalam perlawanan awal pagi tadi, Lazio mendahului di minit ke-53, tetapi Juventus berjaya menyamakan kedudukan di minit pertama masa kecederaan sebelum gol kemenangan Lazio menyusul di minit terakhir masa kecederaan. Masih mengenai bola sepak, dalam kejohanan Piala Negara-Negara Afrika yang sedang berlangsung di Afrika Selatan ketika ini, juara bertahan Zambia tersingkir di peringkat kumpulan semalam selepas terikat tanpa jaringan dengan Burkina Faso. Dengan keputusan itu, Burkina Faso menduduki tempat teratas kumpulan C untuk mara ke suku akhir dengan Nigeria menewaskan Habsyah 2-0 untuk turut mara. Keputusan seri kali ketiga tidak cukup untuk Zambia layak ke pusingan berikutnya. Kita saksikan keputusan semalam, kedudukan kumpulan serta kedudukan dan perlawanan kumpulan D malam ini. Bekas pemain LA Galaxy David Beckham kini giat menjalani latihan bersama pasukan Arsenal sebagai persiapannya untuk mengekalkan kejegasannya sebelum menyertai mana-mana klub bola sepak yang berminat untuk mendapatkan khidmatnya. Selepas meninggalkan pasukan LA Galaxy di Amerika Syarikat bulan Disember tahun lepas, Beckham kini masih lagi menunggu beberapa tawaran untuk mendapatkan khidmatnya. Bekas pemain Real Madrid dan Manchester United itu mengambil inisiatif untuk mengekalkan kecergasannya dengan menyertai kem latihan Arsenal selepas mendapat kebenaran daripada pengurus Arsenal Arsene Wenger. Kehadiran Beckham di klub utara London itu juga turut menimbulkan spekulasi bahawa bekas ketua pasukan England itu akan bermain bersama Arsenal. Namun Wenger dengan lantang menegaskan bahawa dia tidak ada rancangan untuk menandatangani Beckham.
Beckham yang berusia 37 tahun sebelum ini menghabiskan masa selama 6 tahun bermain bersama dengan klub LA Galaxy di Amerika Syarikat selepas berpindah dari Real Madrid di Spanyol. Kini Beckham belum lagi terikat dengan mana-mana klub dan merupakan ejen bebas. Sementara itu, kontroversi yang menyelubungi masa depan pemain Itali Mario Balotelli akhirnya terjawab apabila klub AC Milan di Itali mengesahkan yang mereka telah mencapai persetujuan untuk menandatangani pemain Manchester City itu. Pengarah teknikal AC Milan, Umberto Gandini, memberitahu media bahawa Balotelli akan tiba di Milan hari ini untuk pemeriksaan kesihatan dan kecergasan. Jika dia gagal ujian tersebut, perpindahan akan dibatalkan serta-merta. Media di Itali mengkabarkan bahawa Balotelli akan menandatangani kontrak 4 tahun setengah bersama AC Milan hingga tahun 2017. Laporan juga mengatakan bahawa Milan membayar Manchester City $27 juta Amerika untuk mendapatkan pemain bermasalah itu. Pembelian Balotelli juga menepis kenyataan bahawa Presiden AC Milan Silvio Berlusconi awal bulan ini yang mengatakan bahawa dia enggan membawa Balotelli masuk ke klub berkenaan kerana khawatir akan merosakkan suasana dan keharmonian di klub Itali itu. Jasa Agong Badan Induk Bola Sepak Dunia FIFA Jerome Volker mula membuat lawatan bagi memeriksa persiapan stadium-stadium bola sepak yang akan menjadi venue bagi kejohanan bola sepak FIFA 2014. Tempat yang menjadi tumpuan lawatan Volker adalah Bandar Brasilia. Kejohanan bola sepak FIFA Piala Dunia 2014 kini hanya tinggal lebih kurang 500 hari sahaja lagi sebelum sepak mula. Setiausaha Agung FIFA Jerome Volker dan beberapa ahli jawatan kuasa penganjur Piala Dunia 2014 membuat pemeriksaan ke Bandar Brasilia. Upacara mengira detik 500 hari menjelang Piala Dunia yang dijadualkan diadakan pada hari Isnin lepas ditangguhkan selepas negara itu berkabung di atas kematian lebih 200 orang dalam nahas kebakaran klub malam di Bandar Rio Grande di Seoul pada hari Ahad lepas. Setiausaha Agung FIFA bagaimanapun meneruskan rancangannya untuk melawat Bandar Brasilia dan seterusnya menandatangani memorandum persefahaman dengan kerajaan Brazil yang diwakili oleh Kementerian Perhubungan. Bandar Brasilia akan merupakan lokasi bagi stadium nasional. Stadium berkenaan akan menjadi tempat perlawanan pembukaan Piala Konfederasi tahun ini yang akan berlangsung pada pertengahan bulan Jun depan. Stadium tersebut juga dikehendaki untuk bersedia sepenuhnya pada bulan April, di mana 8 negara akan menyertai Piala Konfederasi itu nanti. Brazil selaku tuan rumah akan disertai oleh Spanyol, Uruguay, Tahiti, Itali, Meksiko, Jepun dan sebuah lagi negara dari benua Afrika akan ditentukan selepas tamatnya saingan bola sepak Piala Negara-Negara Afrika nanti. Bekas pemain golf nombor 1 dunia Tiger Woods kini kembali semula pada kemuncak karirnya apabila meraih gelaran kejuaraan yang pertama buatnya untuk tahun ini. Woods muncul juara buat kali ke-7 di kejohanan golf terbuka Farmers Insurance di Jelajah Amerika Syarikat. Pusingan terakhir yang sepatutnya berlangsung pada hari Ahad yang lepas terpaksa ditangguhkan ekoran keadaan cuaca yang gelap. Permainan hanya dapat diteruskan semalam dan menyaksikan dua pemain berkongsi kedudukan di tempat kedua. Bron Sneka hanya sekadar menamatkan permainan di pusingan terakhir dengan catatan 69.3 di bawah par. Manakala Nick Watney pula gagal menyelah dengan hanya 71.1 di bawah par. Kedua-dua pemain itu gagal memberikan tentangan kepada pendahulu Tiger Woods yang dilihat selesa berada di kedudukan senarai teratas pemain keseluruhan dengan kelebihan 6 pukulan. Kejohanan kali ini ternyata menjadi milik Tiger Woods, pemain yang memegang gelaran kejuaraan meja sebanyak 14 kali. Bagaimanapun bermain kurang baik di hari terakhir, namun kelebihan 6 pukulan di hadapan memberikan kelebihan buat Woods untuk bermain tenang. Dia hanya sekadar menamatkan permainan dengan catatan 72 pukulan separas par.
Catatannya itu juga telah menyebabkan kelebihan 6 pukulan yang dimiliknya kurang kepada 4 pukulan sahaja, namun itu sudah cukup buat pemain Piala Ryder Amerika Syarikat itu untuk memastikan dia merangkul kejuaraan yang ke-75 sepanjang karyanya dan dia juga memenangi kejohanan ini buat kali ke-8 dalam kerjayanya. Sukan Paralimpik Musim Sejuk 2013 dibuka secara rasminya semalam dengan upacara gilang gemilang mewarnai Stadium Yongpyong Dome di Pyeongchang, Korea Selatan. Lebih 3,000 atlet kurang upaya dari 113 buah negara menyertai Sukan Paralimpik Musim Sejuk 2013 yang bermula semalam dengan upacara pembukaan rasmi. Upacara gilang gemilang itu turut menyebarkan mesej menyeru kepada kehidupan yang lebih harmoni. Presiden Korea Selatan Lee Myung-bak dan pemenang Anugerah Nobel Keamanan Aung San Suu Kyi adalah di antara yang hadir menyaksikan pembukaan rasmi tersebut. Sukan Paralimpik edisi kali ini mempertandingkan 7 acara sukan yang kesemuanya diadakan di atas permukaan bersalji dan berais. Selain 3,000 atlet itu, 15,000 orang yang turut terlibat dalam Sukan Olimpik Musim Sejuk ini yang terdiri dari ahli keluarga para atlet, wakil media, sukarelawan dan orang-orang kenamaan. Sukan Paralimpik Musim Sejuk ini sebelumnya berdepan masalah kurang sambutan dari segi kehadiran penonton. Tetapi tuan rumah Pyeongchang berjaya mempromosikan sukan tersebut ke seluruh dunia dan mendapat sambutan yang meluas dari setiap negara. Sukan Paralimpik Musim Sejuk ini buat kali pertama diadakan pada tahun 1968. Ianya diadakan pada perantaraan Sukan Olimpik Musim Panas dan Sukan Olimpik Musim Sejuk sebagai alternatif untuk mengetengahkan keupayaan atlet kurang upaya berubah dari segi perangai kebiasaan mereka di samping memecah tembok yang menghalang mereka dari sama-sama merasai sukan yang biasa diadakan untuk masyarakat biasa yang lain. Bandar Pyeongchang juga akan menjadi tuan rumah bagi Sukan Olimpik Musim Sejuk pada tahun 2018. Isu Palestin sering dikaitkan dengan isu peperangan dalam mana-mana media masa. Tetapi kali ini, lain pula ceritanya. Seorang wanita bernama Betty Saadeh mula menjadi perhatian dunia. Apa tidaknya, wanita Palestin ini merupakan jagoh lomba kereta wanita pertama di bumi Palestin yang bergolak itu. Pelibatannya dalam dunia pemotoran menjadi fokus kita dalam fokus sukan kali ini. Nama Betty Saadeh sudah tidak asing lagi bagi rakyat Palestin. Sekalipun negara itu bergolak dengan krisis peperangan, namun wanita kelahiran Meksiko ini tetap giat dengan aktivitinya berlumba dengan memandu kereta pada kelajuan tinggi. Menetap di Bandar Ramallah, Saadeh sudah mula memandu kereta pada ketika umurnya 11 tahun. Ibu berusia 31 tahun ini sudah merasakan bahawa kegemaran untuk berlumba kereta telah meresap ke dalam darahnya. Bapanya Julio Saadeh merupakan juara lumba kereta di Meksiko pada era tahun 80-an. Manakala abangnya pula adalah juara lumba kereta di Palestin pada tahun 2009. Pada usia 15 tahun, Saadeh pernah melarikan kereta ibunya yang kemudian menyebabkan dia mengalami kemalangan teruk. Di Palestin, dia merupakan wanita yang sering memandu laju di jalan-jalan raya di Timur Tengah. Beliau juga merupakan juara bertahan perlumbaan kereta di Palestin. Saadeh juga bercita-cita untuk mewakili Palestin di perlumbaan peringkat antarabangsa dan dia juga berminat untuk menjadi pemandu Formula One. Baru-baru ini dia berlumba di Little Silverstone di London di bawah bimbingan juara British Helen Estropo. Di samping minatnya dalam sukan automobil, beliau juga merupakan perwakilan kerajaan Meksiko ke Palestin yang berpengkalan di Ramallah. Dengan berita sukan terlepas itu tadi, setakat ini kita bersama menerusi siaran Fokus Sukan untuk malam ini. Mulai Sabtu nanti kita akan bawakan auda berita-berita sukan dalam dan luar negara melalui Sukan Semasa jam 7 malam. Salam hormat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.